kawan kamu yang mana tidak dapat join, nanti mereka boleh tonton semula ya video kelas pada hari ini ya, macam biasa ya. Okey. Sebelum kita mulakan, saya ada bagi latihan ya pada hari Rabu. Sebab Rabu kita tidak ada kelas online. Sebab hari Rabu cuma 30 minit sahaja. Betul? Dan saya juga ada bagi latihan. Kalau kamu masih ingat, ya, saya cek Telegram dulu ya. Di dalam kita punya grup Telegram, saya sudah ada bagi latihan, iaitu pada muka surat. Boleh, kalau kamu boleh nampak lah, kalau tidak nampak tidak apa ya, nanti kamu boleh cek balik. Latihan buku teks muka surat 22, 23, 31 dan 41 ya. Tidak perlu lukis, hanya salin soalan dan jawapan sahaja. Dan saya harap kamu sudah siap latihan pada hari Selasa ini. Hari Selasa kan? Hari Selasa? Ya betul, pada hari Selasa, minta maaf ya. Sebab hanya 30 minit kan? Kalau kamu tengok jadual ini, ya, hari Selasa pukul 11.30, 30 minit saja. Kemudian hari Jumaat 1 jam. Okey, jadi setiap minggu kita hanya jumpa ataupun jumlah jam hanyalah 1 jam 30 minit sahaja. Okey, minggu depan pun begitu ya. Hari Selasa mungkin kita akan buat sedikit tutorial ataupun latihan. Tidak ada kelas online pada hari Selasa, tetapi kita buat kelas online pada hari Jumaat. Okey, sehinggalah sekolah buka lah. Sekolah buka, mungkin ada jadual yang berubah, mungkin ada jadual waktu tukar, tapi itu nanti dulu ya. Ada masalah latihan pada hari Selasa minggu ini, Selasa lepas? Ada soalan? Tak ada, bagus ya. Okey, kalau tidak ada, okey, bagus. Cuma seorang saja yang tanya saya. Siapa? Syarifah. Tak apa, bagus ya. Syarifah ada tanya, tidak ada masalah. Okey. Jadi kita sambung lagi hari ini, kelas pada hari ini. Sebelum kita sambung kelas pada hari ini, kita tengok dulu kandungan ya. Jadi, tema yang pertama ialah kemahiran geografi. Kalau kamu masih ingat lagi, yang ini ya, kemahiran geografi. Okey, kemahiran geografi. Saya bagi besarkan sedikit. Okey. Kemahiran geografi ini meliputi 4 bab, kalau kamu masih ingat ya. Bab 1 kita sudah belajar tentang arah. Bab kedua kita sudah juga belajar tentang kedudukan. Bab 3 peta lakar dan bab 4 lakaran peta Malaysia. Jadi keseluruhan tema 1, kalau kamu boleh tengok di depan ini di isi kandungan, okey. Kemahiran geografi kita sudah habis belajar. Okey, ada 4 bab. Bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Ya. Tetapi jangan risau, nanti mungkin kita akan buat latihan lagi lah ya selepas ini. Okey. Jadi sehingga hari ini bulan berapa? Bulan 3. Okey, bulan Mac. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 5 hari bulan Mac. Kita sudah habis bab 1, 2, 3 dan bab 4. Tema yang pertama ya, tema yang pertama ialah kemahiran geografi. Harap kamu semua faham dan kalau ada persoalan boleh tanya bila-bila. Okey, arah, kedudukan, peta lakar dengan peta Malaysia. Sangat mudah ini, betul? Ya? Itu kalau kita boleh tengok balik kemudian ya. Dan pada hari ini kita cuba belajar lagi. Kita akan masuk tema yang baru. Tema yang baru ini nama dia geografi fizikal, iaitu kita akan belajar pada tingkatan 1 bentuk muka bumi
dan saliran. Ya. Geografi fizikal, bentuk muka bumi dan saliran. Apa maksud fizikal di sini? Fizikal di sini maknanya kita apa-apa saja objek ataupun benda yang kita boleh lihat, kita boleh sentuh, ya, dan kita boleh ubah, fizikal. Contohnya apa? Saya bagi satu contoh yang paling mudah. Bukit. Macam bukit kan. Bukit itu fizikal lah. Sebab kita tengok dia dari jauh, wah dia tinggi. Kan? Kalau kita pergi mendaki bukit, kita boleh tengok bentuk bukit dia. Itu adalah contoh geografi fizikal. Ataupun yang lain, sungai. Ya, ada sungai yang panjang, ada sungai yang pendek dan dia punya kelebaran, itu semua kita boleh katakan dia sebagai geografi fizikal. Okey, jadi hari ini kita akan cuba masuk bab 5, iaitu kita akan belajar tentang bumi kita. Kita tinggal di planet bumi dan kita mesti tahu serba sedikit tentang bumi kita. Okey, ada 4 topik di dalam bab 5. Topik yang pertama, sistem fizikal bumi. Topik yang kedua ialah struktur bumi. Topik yang ketiga, benua, lautan, laut utama dan selat. Kebanyakan dalam bab 5 ini, kamu kena kenal, ya, kena kenal apa itu benua, lautan, di mana kedudukan benua, lautan, laut utama dan selat. Okey. Dan yang keempat, kesan pergerakan kerak bumi kepada kita. Okey, semua sekali ada 4 topik yang kita akan cuba belajar pada hari ini. Ya, kita bukan belajar benda yang bukan-bukan. Kita belajar tentang tempat tinggal kita sendiri, ya. Tempat kita sendiri di muka bumi ini. Okey, jadi saya terus sambung, ya. Baik. Apa yang kita akan belajar pada bab 5? Ini saya sudah terangkan. Ada siapa nak masuk? Okey, silakan masuk. Okey, tidak apa. Ada beberapa orang yang masuk. Baik. Kamu juga boleh buka buku teks dan boleh buka pada muka surat 44. Ya. Muka surat 44. Sama saja, ya, sama saja. Baik. Okey. Kita mulakan topik yang pertama bab 5, sistem fizikal bumi. Sistem fizikal bumi. Okey. Saya pergi satu persatu. Bumi ialah planet yang berbentuk sfera. Sfera itu makna dia apa? Dia berbentuk globe. Dia berbentuk seolah-olah macam sebiji bola. Itu maksud sfera. Okey, tapi bukanlah tepat macam bola, ya. Mungkin dia ada macam tinggi, rendah di sana, itu biasa. Ya, tetapi secara umumnya planet bumi ini ialah planet yang berbentuk sfera. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, berapakah keluasan bumi? Okey, 510 juta kilometer persegi. Ini fakta yang kedua tentang bumi. Okey. Kemudian yang ketiga, air 71%. Kalau kita lihat bumi ini, ya, saya tunjuk gambar dulu, ya. Mana dia? Okey. Kalau saya tunjukkan gambar bumi, ya, ini gambar bumi. Okey, contohnya ini gambar bumi, ya. Ini gambar kita punya bumi. Yang biru ni kamu rasa bahagian mana? Yang warna biru ialah bahagian daratan atau bahagian lautan. Siapa boleh jawab? Yang biru bahagian darat atau laut? Ya? Ui, bisingnya apa tu? Betul, ya?
Ya betul. Yang biru ini adalah bahagian lautan. Okey. Saya tak tunjuk ni lah, saya tunjuk yang inilah lagi bagus punya sekejap ya. Saya ada satu software nama dia Google Earth. Earth ni lagi senang mau tengok mana dia punya software, nanti saya cari. Mana tak ada E? Mana dia punya software, sepatut saya sudah buka awal ni, tak apa tunggu sekejap mana dia punya software, sekejap ya. Earth. Kita kan sudah buang. Google, ni sini. Okey, tunggu saya buka sekejap ya. Jangan itu gambar ikan tu jangan pedulilah. Okey. Okey. Ini dia kita punya bumi. Ya. Ini yang kita panggil, ini yang saya panggil. Bentuk apa tadi kelas? Bentuk apa ini? Bulat. Bentuk bukan, kita tak panggil je bentuk bulat, bentuk sphere. Ini. Ini apa ini? Mana tadi? Ini bentuk sfera. Sfera. Ya, sfera. Ini adalah bentuk sfera. Kamu boleh download ini ya. Kalau kamu ada komputer, boleh download Google Earth. Ya, ini Google Earth. Okey, yang biru ni biasanya ialah lautan ya. Yang biru ni lautan. Berapa peratus lautan? Tengok balik buku. Berapa peratus? 71%. Ialah, ya 71% betul ya, adalah lautan ataupun meliputi air, kawasan yang air. Manakala dia katakan di sini 29% ialah daratan. Hanya 29% saja daratan. Okey, mereka sudah buat kajian. 29% darat. 71% ialah air. Okey, dan bumi berbentuk sfera dan bukannya bentuk flat ataupun bentuk macam roti canai, bukan itu lain punya. Dia berbentuk sfera. Okey, dia bukanlah rata ya. Kita nampak macam rata tapi sebenarnya dia ada lengkung. Kenapa kita nampak rata? Sebab bumi ini besar ya, itu sebab kita nampak rata ya. Okey, ini kita punya bumi kita, right? Baik, kita sambung ya. Yang seterusnya, komponen. Komponen bumi ya, kita terdiri daripada 4. Kamu kena ingat yang betul-betul. Yang pertama ialah atmosfera, yang kedua litosfera, yang ketiga hidrosfera, yang keempat biosfera. Ini kena ingat ya. Kita punya sistem fizikal ada 4 komponen. Ini kita panggil dia komponen. Okey, komponen ini apa sebenarnya? Macam kereta lah kan. Kalau kereta, apa komponen kereta? Contohnya kereta mesti ada tayar, mesti ada enjin, mesti ada apa lagi? Mesti ada aircon. Itu komponen lah ya. Tapi kalau bumi, apa komponen dia? Ini 4 kamu kena ingat. Atmosfera, litosfera, hidrosfera dengan biosfera. Dan kita akan tengok satu persatu apa itu komponen bumi ini ya. Okey, yang pertama ialah atmosfera. Atmosfera senang saja ingat. Lapisan udara. Ya, lapisan udara, betul ya. Lapisan udara, dan udara ni bukan hanya ada udara saja. Dia ada gas, dia ada debu, dia ada habuk, dia ada asap dan wap air. Okey. Kalau terlalu orang banyak jerbu kan, kalau kamu masih ingat dulu, mereka membakar hutan. Habis hutan terbakar dan ada banyak asap. Itu jerbu. Habis kita pun tak boleh bernafas, kena pakai topeng muka dan sebagainya ya. Okey, ini atmosfera. Senang saja.
Okey. Kemudian di dalam atmosfera terdapat lagi 7 lapisan atmosfera. Okey. Terdiri daripada kalau dari bawah, ini lapisan-lapisan atmosfera ya. Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dengan eksosfera. Semua sekali ada 7. 1, 2, 3, 4. Sorry, ada 5 lapisan ya yang kamu kena ingat di sini. Ini adalah lapisan-lapisan atmosfera. Okey. Atmosfera, saya cuba kecilkan. Kesemua lapisan ini ialah lapisan atmosfera. Okey, atmosfera. Okey. Dan ada 5 lapisan dalam atmosfera. Dalam sains pun kamu akan belajar ini ya. Dalam sains pun kamu akan belajar, tetapi last sekali bab 9 baru belajar. Okey, itu nanti kamu boleh tengok ya. Kamu boleh tengok sendiri dalam buku sains pun ada belajar ini. You belajar benda yang sama saja ya. Tidak ada masalah ni, senang saja. Boleh ya? Okey, seterusnya hidrosfera. Hidrosfera kamu ingat, senang saja. Sebab dia hydro. Hydro ni ialah apa? Tengok sini yang saya tunjukkan di skrin. Hydro apa? Bahagian Laut, air. Air. Ya betul. Hydro adalah air. Okey. Contoh, air laut, air tasik, sungai, air bawah tanah, air paya, litupan ais. Semua yang berkaitan dengan air, kita panggil dia hidrosfera. Hidrosfera. Okey. Laut ke, semua yang berkaitan dengan air lah. Air di bawah tanah pun kita panggil dia sebagai hidrosfera juga ya. Okey. Seterusnya. Okey. Mana lagi? Okey. Seterusnya kita akan belajar tentang struktur bumi. Terus lompat ni, struktur bumi. Struktur itu apa kelas? Struktur itu ialah binaan. Struktur ini ialah binaan. Macam contoh ya, struktur. Saya bagi contoh dulu. Struktur. Struktur ini macam contoh kalau rumah, apakah binaan untuk rumah? Siapa boleh beritahu? Apakah struktur rumah? Kalau saya tanya kamu ya, rumah, struktur dia contohnya apa? Siapa boleh beritahu? Struktur. Saya bagi satu contoh ya. Kalau struktur rumah contohnya mesti ada batu. Faham tak? Mesti ada batu kan kalau nak buat rumah. Saya tunjukkan gambar ya. Contoh, saya bagi contoh dulu ya. Contohlah inilah. Macam ini. Ini rumah. Kalau saya tanya kamu struktur rumah, apa yang kamu boleh beritahu pada saya? Struktur rumah mesti ada batu, betul. Apa lagi kamu boleh kata? Apa boleh kamu nampak lagi? Selain daripada batu bata, apa lagi kamu rasa? Mesti ada apa? Tak dengar? Kaca. Ya betul, mesti ada kaca, mesti ada tingkap, betul. Dan mesti ada kayu, mesti ada pintu. Dan ini kita panggil dia struktur rumah. Itu maksud dia struktur. Maksud struktur ini, dia diperbuat daripada apa? Apakah bahan binaan untuk objek itu? Okey, ini kalau rumah. Kalau bumi macam mana? Kalau bumi, kita tengok satu persatu ya. Okey. Struktur yang pertama kamu kena ingat pada bumi ialah kerak bumi. Kerak bumi, jika dilihat di sini, ini mungkin ialah keratan rentas ya. Ini kalau bumi itu, mereka buat kajian, di dalam bumi itu ada apa? Okey, dia boleh dibahagikan kepada berapa? 3 lapisan, iaitu kerak bumi, mantel atau mantle,
mantle. Okey, kerak bumi, mantle, teras luar dengan teras dalam. Okey, teras luar dan teras dalam ini kita boleh gabungkan sekali, kita panggil dia teras. T-E-R-A-S. Okey, jadi berapa lapisan? 3 lapisan, kerak bumi, mantle dengan teras bumi. Okey, kita tengok satu persatu. Kerak bumi, apa ciri-ciri untuk kerak bumi? Paling keras dan paling pejal. Okey, dan terdiri daripada 2 lapisan, iaitu seal, ya, silika dengan aluminium, dan sima, iaitu silika dengan magnesium. Okey, seal ini terletak di bahagian atas bumi, bahagian atas kerak bumi, dan membentuk benua di permukaan bumi. Manakala sima terletak di bawah seal dan berada di dasar lautan. Berada di dasar lautan. Okey. Dan mantle ini, kalau tengok gambar ini, kerak bumi ini tidaklah tebal, ya. Tidaklah berapa tebal. Ya, mantle tebal. Ya, teras memang lagi tebal. Okey. Nanti kita akan tengok satu persatu. Seterusnya, mantle, yang kedua ialah mantle. Apa itu mantle? Dia terletak di bawah lapisan kerak bumi. Okey, kemudian merangkumi 2/3 jisim bumi, maknanya dia agak besar jugalah, ya. 2/3 berat bumi ataupun jisim bumi ialah mantle. Apa ciri-ciri dia? Pepejal, tetapi lapisan luarnya separa cecair. Okey, baik, dia di dalam dia bersifat pepejal. Pepejal tu maknanya keras, ya, dan bersifat separa cecair. Dan yang terakhir sekali lah teras bumi. Teras ni lapisan yang paling dalam, tekanan yang sangat kuat dan suhu yang sangat tinggi. Ya, dan dia terbahagi kepada 2, teras luar dan teras dalam. Okey, dan ini ialah struktur bumi. Kita panggil dia struktur bumi. Okey, boleh, ya? Okey, seterusnya biosfera. Apa itu biosfera? Kita balik kepada komponen, ya. Kita balik kepada komponen bumi. Okay. Biosfera daripada perkataan bio. Bio tu maksud dia kawasan yang didiami semua benda hidup. Bio tu benda hidup lah. Contohnya manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, itu sebab kalau kamu tingkatan 4, tingkatan 5, kalau you ambil pure science, kamu ambil sains tulen, kamu akan belajar biologi. Ingat kat biologi. Biologi. Ya, biologi maksudnya kamu belajar tentang benda hidup. Apa itu benda hidup? Manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey? Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Dan kawasan tersebut melibatkan bahagian kerak bumi. Kalau kamu rujuk balik gambar di atas, kita tinggal di atas permukaan kerak bumi ini, ya. Bukan di dalam, bukan di mantle, tapi di atas kerak bumi. Okey. Okey, komponen yang keempat, litosfera. Litosfera ini senang saja. Kamu ingat tanah saja. Ingat bahagian tanah itu, ya. Lapisan luar bumi yang merangkumi kerak bumi dan bahagian atas mantle, kita panggil dia litosfera. Dan mempunyai pelbagai jenis batuan dan mineral. Okey, litosfera ini kamu cuma ingat bahagian tanah lah dalam tanah. Itu litosfera. Ya, ada berbagai jenis batu, ada berbagai jenis mineral, ya, seperti besi, tembaga ataupun emas, semua boleh dijumpai di dalam tanah ataupun bahagian litosfera ini, ya. Okey. Boleh faham?
Boleh. Okey. Okey, senang saja ni. Terima kasih. Boleh. Okey, bagus. Seterusnya 5.3 kita akan belajar tentang benua, lautan, laut utama dan selat. Okey. Benua, lautan, lautan utama dan selat. Sangat senang ini. Okey, kita akan belajar tentang benua dahulu. Benua ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia continent. Bukan negara ya, negara lain. Kamu jangan confuse ah. Dalam satu benua ada banyak negara. Ya, benua ni paling besar dan ada berapa banyak benua? Kalau orang tanya, kita ada berapa? 7 benua. Ya, di dalam dunia, di dalam kita punya bumi ada 7 benua. Okey. Dan 7 benua ini dikelilingi oleh 5 lautan yang sangat luas. Okey. Kita tengok yang pertama. Saya besarkan sikit gambar. Okey, ini peta dunia. Ini peta dunia ya. Dan ini adalah benua-benua yang kamu kena ingat. Yang pertama ialah benua Asia. Okey. Benua Asia. Malaysia berada di benua apa? Malaysia benua apa kamu rasa? Asia. Malaysia. Betul. Malaysia berada di benua Asia. Bukan Malaysia saja ya. Kalau kamu tengok peta di sini, Singapura, Indonesia, kalau saya boleh zoom lagi, ini Malaysia. Ini Malaysia, Singapura, apa lagi? Indonesia, Thailand, Filipina. Ini semua kita berada di dalam benua Asia. China pun benua Asia. Jepun pun benua Asia. Ya betul. Ini Jepun. Ini Jepun. Benua Asia juga. India benua Asia. Saya tengok peta ya. Saya buka Google Earth. Tengok ini. Ini semua benua Asia sini. Ya. Kalau kamu tengok peta ya, kamu tengok peta sini, benua Asia yang paling besar lah. India, China, Rusia. Rusia di atas pun benua Asia juga ya. Arab, ini semua benua Asia. Okey. Yang kedua benua Afrika. Ini yang pertama. Yang kedua benua Afrika. Ya. Benua Afrika pun ada banyak negara di dalam. Okey. Yang ketiga ialah benua Amerika Utara. Tapi Amerika Utara ni dia special sedikit. Ya. Dia hanya ada beberapa negara lah. Yang pertama Kanada. Kanada di atas, kemudian ada USA ya, Amerika Syarikat, kemudian Mexico, Cuba dan semua ini di bawah ini. Dan Greenland juga. Ya, ini Greenland ya. Nama dia Greenland. Greenland juga termasuk di dalam Amerika Utara. Okey. Yang keempat Amerika Selatan. Benua Amerika Selatan, Amerika ni dia bahagi kepada dua ya, satu di utara dan satu di selatan. Kamu bagi saya satu contoh, negara apa di Amerika Selatan? Bagi saya satu contoh. Kamu rasa? Siapa tahu? Amerika Selatan, bagi satu contoh kalau you tahu. Amerika Selatan contohnya macam Brazil. Apa? USA. USA Amerika Utara. Ingat ya, USA Amerika Utara ya. Amerika Selatan ni macam Brazil. Pernah dengar Brazil? Argentina. Nanti kamu kena download. Kamu download ya, download Google Earth dan kita boleh tengok sendiri. Seronok ini. Ini Google Earth ini ya. Dalam handphone pun boleh download. Kita boleh tengok negara-negara apa yang berada di benua. Okey, tak apa. Nanti kita kamu boleh tengok sendiri nanti ya.
Kemudian yang seterusnya ialah yang kelima, benua Eropah. Benua Eropah. Ini mesti ingat lah, mesti tahu lah ini benua Eropah. Kan? Apa contoh sangat terkenal ni? Negara apa benua Eropah? Saya bagi satu contoh. Perancis. Itu negara di benua Eropah. Lain? Apa lagi? Kamu mesti tahu ni. Inilah geografi, seronok geografi ni. Macam contohnya Britain, England, ataupun Jerman. Jerman di Eropah. Apa lagi? Turki. Itu pun di Eropah. Italy, yes of course, betul, show you. Italy pun dia berada di Eropah. Norway, Sweden, Denmark. Wah, itu semua negara orang putih lah kan. Semua orang putih-putih saja, betul. Itu semua berada di negara di benua, ya, ingat ya, dia berada di benua Eropah. Okey, Norway, Sweden, Denmark, banyak negara apa lagi? Netherlands, England, Turki. Okey, semua ini berada di Eropah. Siapa pernah pergi sana? Wah, kalau kamu pernah pergi sana, memang orang kaya lah kau. Dapat pergi ini ya. Ini negara Eropah. France, Spain, Portugal, Italy, Switzerland, United Kingdom, Denmark, Poland, Ukraine. Di sini di semua Eropah. Okey. Dan yang ketujuh, berapa semua? 6 kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah. 4, 5, 6. Atas satu. Oh, bawah sana ada. Okey, lupa. Okey, yang keenam ialah Australia. Australia ni sangat special. Ya. Australia very special sebab di dalam benua Australia cuma ada satu negara. Negara apa? Minta maaf, sorry. Cuma ada dua negara kalau saya tak silap ya. Australia ni ada 2 negara. Kalau saya salah tolong betulkan. Satu negara Australia dan satu lagi di sini. Siapa tahu ini? Mana ini? Yang ini. Apa nama ini? Sini ada Australia dan di bawah Australia ada satu negara. Siapa tahu negara ini? Australia lah kan? Betul. Ini ialah New Zealand. I'll show you. Very good. New Zealand. Ya, New Zealand di bawah itu. Dan ada juga ya, nanti kamu tengok balik dalam peta, dia ada satu tempat namanya Tasmania. Tasmania pun ada di bawah ini. Ada 2 atau 3 negara kalau saya tak salah ya. Dia ada. Tapi Australia yang paling besar lah ya. Dia adalah benua dan dia juga adalah negara. Okey, ini New Zealand. Oh, jauh daripada Malaysia boleh pergi New Zealand, boleh pergi Australia. Okey, ramai orang pergi ke Australia, pergi ke New Zealand. Okey, dan ini adalah 7 benua yang kamu kena ingat. Ya. Dan yang ketujuh, minta maaf, last sekali ialah benua Antartika. Antartika ni tak ada apalah, cuma kawasan yang sejuk lah. Kawasan yang sangat sejuk, terletak di selatan bumi. Okey. Dan keluasan-keluasan yang lain saya rasa you boleh baca sendiri ya. Yang ni boleh baca sendiri apa dia ciri-ciri untuk setiap benua ya, benua. Jadi bila orang tanya, kamu tak boleh tipu lagi lah orang tak boleh tipu kamu. Bila tanya Malaysia di benua apa? Benua Asia. Ya, Jepun pun benua Asia. Kalau Australia benua apa? Benua Australia lah. Australia, benua Australia. Okey, kena ingat. Afrika ada negara apa? Oh, Afrika ada banyak negara. Nanti kita tengok, saya pergi Afrika. Saya terbanglah pergi Afrika, tapi bukan terbang naik kapal terbang lah, saya terbang pakai ini komputer ni. Ini Afrika. Dia ada Cameroon. Dia ada Tanzania, Uganda, Kenya. Ini semua negara-negara Afrika. Angola, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Botswana.
Kalau kamu ingat Afrika, oh ni agaknya semua orang kulit-kulit dia gelap saja, betul. Kalau Eropah, wah semua kulit putih-putih saja kan. Sama saja ya, manusia semua sama saja ya. Jangan orang kata ini Afrika banyak orang hitam. Kalau pergi Eropah atas, oh ini banyak orang putih. Tidak ada, semua sama saja. Baik. Alright. Jadi kamu boleh baca sendiri yang lain-lain. Seterusnya. Last untuk hari ini ya. Last untuk hari ini. Seterusnya ialah lautan. Yang tadi ialah benua dan ini adalah lautan. Pun kamu kena cuba ingat juga, ya, lautan pun ada berbagai-bagai jenis lautan. Ada 5 lautan yang utama. Okey, ada 5 lautan yang utama. Lautan yang pertama kita panggil dia lautan Arktik. Lautan Pasifik yang kedua. Lautan Atlantik yang ketiga. Ini satu. Kedua lautan Pasifik. Lautan ketiga lautan Atlantik. Lautan yang keempat lautan selatan, South Sea. Lautan yang kelima kita panggil dia lautan Hindi. Ya. Lautan yang ada 5 lah, 5 lautan utama ya. Okey, 5 lautan utama, Pasifik, Arktik, Atlantik, lautan selatan, lautan Hindi. Okey, cuba tengok kedudukan lautan ini ya. Arktik di atas, Pasifik ini di sebelah Amerika Utara dan Amerika Selatan, lautan Atlantik di sebelah kanan ya, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Di bawah ini lautan selatan, lautan Hindi. Okey, dan lautan Pasifik sebenarnya lautan Pasifik di sini ya, lautan Pasifik di sini. Okey. Ini lautan utama ya. Kamu kena ingat ini lautan. Ini lautan yang kita panggil dia lautan utama. Dan dalam lautan utama ni ada lautan yang kecil-kecil. Contohnya di sini, kalau saya boleh zoom lagi. Lautan utama macam contoh lautan Hindi. Tapi di dalam berdekatan dengan negara kita ada lagi lautan-lautan kecil yang kita panggil, yang paling terkenal, Laut Cina Selatan. Ini yang kecil ni, ini semua Laut Cina Selatan. Okey. Ini Laut Cina Selatan. Ini semua. Okey. Dan ada kita panggil Laut Sulu. Laut Sulu ni dekat dengan Sabah. Dekat dengan Sabah, dengan Filipina ini ialah Laut Sulu. Okey. Dan ada juga beberapa laut lagi yang kena ingat. Tapi untuk geografi tingkatan 1, kita cuma ingat lautan yang lautan tambahan, Laut Sulu dengan Laut Cina Selatan. Okay, sebab dia dekat dengan Malaysia ya. Dia dekat dengan Malaysia, Semenanjung, Sabah Sarawak, ini Laut Cina Selatan. Okey. Mari kita tengok peta. Tengok peta yang besar ni. Ini. Ini Malaysia. Ini Laut Cina Selatan lah. Okey. Dan yang terakhir kita panggil selat. Apa itu selat? S-E-L-A-T. Ada 2 selat ya, dalam form 1 ni ada 2 selat yang kamu kena faham, yang kena kenal pasti. Yang pertama ialah Selat Melaka dan yang kedua ialah Selat Tebrau. Mari kita tengok mana Selat Melaka. Ini Selat Melaka. Nampak? Ini panjang ini. Ini dipanggil selat. Kita tak panggil dia Laut Melaka ya. Kita panggil dia Selat Melaka. Sebab apa? Dia macam ada satu laluan, macam satu lorong. Ya. Di sebelah kiri ni ada Sumatera, Indonesia. Sekejap ya. Okey. Kalau kamu tengok, di sebelah kiri ni ada Sumatera ataupun Indonesia. Dan di sebelah kanan ini ada Semenanjung Malaysia. Dan ini kita panggil dia selat. Ada laluan yang sempit. Laluan yang sempit daripada baru jenis atas. Ini laluan kapal. Maknanya kalau kapal daripada China, nak pergi ke India, kena lalu Selat Melaka.
ataupun kita panggil ni dalam bahasa Inggeris dia dipanggil Malacca Strait, Selat Malacca. Okey, dia sempit saja di sini. Ini laluan utamalah perkapalan ya. Dan Selat Tebrau di sini. Selat Tebrau saya zoom lagi. Saya cuba zoom lagi. Okey. Saya zoom lagi. Ini kita panggil dia Selat Tebrau. Antara apa? Antara Singapura dengan Johor. Johor di Malaysia, Singapura, negara Singapura, dan ini dia punya Selat Tebrau. Kita panggil dia Selat Tebrau ya. Dari mana? Dari sini masuk, ada laluan sini. Kecil saja dia punya laluan ya. Dan keluar di sini. Ada yang panggil Selat Johor, ada yang panggil Selat Singapura, tapi dalam buku teks dia panggil Selat Tebrau. Okey, ini Singapura dan ini Malaysia. Okey. Dan ada jambatan sini. Ini siapa yang pernah pergi Singapura dia tahulah ya. Dia bukan sungai Ini bukan sungai ya. Ini adalah selat. Okey. Kita tengok apa ini gambar. Gambar Selat Johor. Nampak? Ini dia punya inilah. Tengok dalam ni lagi sana. Nampak ini. Ini dia punya laluan dia. Dan ada 2 jambatan saya rasa. Ada 2 jambatan. Ke ada 3 jambatan. Kalau mau pergi daripada Johor, mau pergi ke Singapura, ada 1 jambatan. Ini 1 jambatan. Jambatan ini panggil tambak Johor lah ya. Ini Singapura di bawah, Malaysia di atas. Okey. Ini kena ingatlah ya. Dan ini Selat Tebrau. Okey, dan ini Selat Melaka. Okey. Boleh faham? Yang bawah-bawah ini kamu baca sendiri ya. Okey, bagus. Terima kasih. Yang lain-lain ni cuba kamu boleh baca-baca sendiri apa dia punya ciri-ciri ataupun maklumat tentang lautan, selat dan lautan utama. Okey. Okey. Sebab bab ini panjang sedikit tak apa, bab ini panjang. Jadi, saya berhenti setakat 5.3. Okey. 5.4 saya akan sambung minggu depan. Okey, 5.4 saya akan sambung pada minggu hadapan. Boleh ya? Boleh. Okey. Okey, bagus. Jadi, kalau ada apa-apa soalan, saya berhenti setakat ini. Ada soalan nanti boleh beritahu, tanya saya di dalam grup Telegram ya. Boleh baca dulu 5.1, 5.2 kamu boleh baca dulu dan di dalam buku teks. Macam biasalah ada soalan nanti tanya pada saya ya. Latihan ataupun apa-apa nanti saya akan beritahu di dalam grup Telegram. Okey, latihan saya akan beritahu dalam grup Telegram ya. Okey, kalau begitu, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya rasa saya berhenti setakat ini. Okey. Saya berhenti setakat ini. Jadi terima kasih kerana join saya punya kelas. Nanti kita akan jumpa lagi minggu hadapan ya. Di hari dan waktu yang samalah minggu hadapan. Okey. Jadi terima kasih. Kamu semua boleh keluar daripada kelas ini sekarang. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih semua. Ya. Okey.